Sejahtera, salam satu Malaysia. Wanakem dacian hao. Annyeonghaseyo, konnichiwa, buenos dias. Apa khabar semua bersama saya, Guy Sensei. Alright guys, mari kita lihat langkah seterusnya, cara mudah untuk skor prinsip akaun SPM. Okay guys, langkah pertama anda telah mengetahui iaitu mengenali aset, liability dan ekuiti pemilik. Langkah kedua guys ialah memahami konsep persamaan perakaunan. Let's check it out. Okay guys, dalam pelajaran yang lepas anda telah mengetahui mengenali aset, liability dan ekuiti pemilik. Tahukah anda daripada tiga perkataan ini anda boleh buat satu formula, iaitu aset sama dengan liability tambah ekuiti pemilik. Okey, formula ini dikenali sebagai persamaan perakaunan. Okey, kena ingat formula ini aset sama dengan liability tambah ekuiti pemilik guys. Alright, dengan mengetahui formula ini anda boleh menyelesaikan banyak soalan dalam prinsip perakaunan. Mari kita tengok contoh seterusnya. Okey guys, inilah formulanya tadi, aset sama dengan liability tambah ekuiti pemilik. Ini konsep dia, kena ingat, kena faham, kena hafal guys. Alright, ini anda dah kenal. Okey, first, apa yang dimaksudkan dengan persamaan perakaunan ini? Okey, contohnya, katakanlah nilai aset adalah RM10,000. Maka, liability tambah ekuiti pemilik, jumlah dia mestilah RM10,000. Nilai dia adalah sama. Belah kiri dengan kanan kenalah sama. Okey, contoh seterusnya. Katakanlah aset berjumlah RM30,000. Maka, liability tambah ekuiti boleh jadi begini. Liability boleh jadi RM10,000 tambah ekuiti pemilik RM20,000. Bila dijumlahkan, ia menjadi RM30,000. Dan masih sama, jumlah aset bersamaan dengan jumlah liability tambah ekuiti, iaitu RM30,000. Setiap apa-apa perubahan sebelah kiri dan kanan, jumlah dia hendaklah sama. Okey? Ataupun seimbang. Okey. Kita tengok contoh seterusnya. Contohnya, perniagaan anda, anggap diri anda dalam perniagaan. Kedai anda membeli barang niaga secara kredit bernilai RM5,000. Jadi anda kena fikir, aku beli barang ataupun saya beli barang niaga secara kredit. Bila saya beli barang, apa yang bertambah? Aset saya bertambah bernilai RM5,000. Aset barang niaga ialah inventory. So, aset saya bertambah RM5,000. So, apa yang bertambah sebelah liability ataupun equity? Saya beli secara kredit. Maksudnya saya beli secara hutang. Hutang dikenali sebagai akaun belum bayar sebab kita belum bayar. Jadi, liability akan bertambah RM5,000. Berdasarkan contoh merah yang dekat atas ni. RM35,000. Aset tadi tambah RM5,000. Kemudian, liability menjadi RM15,000 sebab akaun belum bayar bertambah. Kemudian, ekuiti milik tetap sama. Dan jumlahnya RM35,000. Jumlah aset sama dengan liability tambah ekuiti tetap RM35,000. Okey guys, anda kena faham konsep ini. Next. Persamaan perakaunan tadi. Daripada formula ini, anda boleh buat satu format ledger yang dikenali sebagai, kita tengok dulu. Penyata kedudukan keuangan. Mula-mula anda hendaklah buat palang tiang dulu, antara sama dengan ni. Ini konsep sahaja. Kemudian kita buat palang. Kemudian kita buat nama dia. Penyata kedudukan keuangan. Kemudian kita masukkan aset. Pada atas sempadannya aset, sebelah kiri. Kemudian sebelah kanan, ekuiti pemilik kita masukkan dulu dan sebelah bawah adalah liability. Berdasarkan contoh tadi, katakan aset. Aset ialah kenderaan RM30,000. Nilai asalnya RM30,000. Kemudian ekuiti pemilik terdiri pada modal RM20,000. Seterusnya, anda beli barang niaga
RM5,000 iaitu inventory tadi kan, barang niaga. So inventory bertambah RM5,000. Okey. Kemudian liability kita iaitu akaun belum bayar. Bertambah menjadi tambah RM5,000 menjadi RM15,000. Jadi jumlah untuk kedua-dua sebelah debit dan kredit adalah sama iaitu RM35,000. Okey guys, daripada persamaan ini anda boleh menghasilkan satu ledger ataupun boleh mengetahui satu ledger yang bernama kedudukan penyata kedudukan keuangan berbentuk T ataupun berbentuk ledger. Inilah konsep dia. Harap anda faham. Okey, mari kita tengok soalan. Okey, saya terus ke page soalan. Okey, ini contoh soalan. Okey, ini soalan SPM tahun 1995. Bila anda mendapat soalan macam ini, okey, anda baca sekali lalu. Okey, langkah pertama anda baca sekali lalu. Okey, dia dah bagi penyata kedudukan kewangan. Okey, ini ada senarai urus niaga. Kemudian soalan nak apa? Lengkapkan jadual persamaan di bawah dan sediakan penyata kedudukan kewangan pada 31 Julai 1995. Okey, biasanya jadual ini, dia dah sebelah kanan anda ini, dia telah bagi. Okey, so anda tinggal labelkan saja ataupun masukkan angka je sahaja. Okey, ini ingat divider dia. Sama dengan tengah-tengah, kita asingkan aset sebelah kiri, liability tambah equity sebelah kanan. Okey guys, so mula-mula kita masukkan angka-angka yang dia telah berikan ini. Okey, inilah baki dia. Okey, so kita masukkanlah angka dia. Okey, kita masukkan satu persatu. Okey, ni kita dah masukkan 3,600, 2,100, 4,000, 5,410. Okey, ini adalah ikut nama dia, ikut kolom masing-masing. Okey, untuk bersih tak ada, biarkan kosong. So, kita terus pergi ke urus niaga pertama. Anda kena letakkan diri anda dalam penjagaan. Penjagaan itu anda yang punya untuk memudahkan menjawab soalan ini. Okey. So, yang pertama, belian kredit barang niaga bernilai RM600. So, anda kena berfikir begini. Okey, saya beli barang niaga. So, apa yang bertambah? Beli barang niaga, stok ataupun inventory saya bertambah. Okey, so bertambah sebanyak berapa? 600. Saya beli barang secara kredit. So, akaun belum bayar saya akan bertambah RM600. Itu saya hutang dengan orang RM600 dengan pembekal 600. So, seimbang kan? Alright. Seterusnya, menjual barang niaga secara kredit dengan harga RM520. Kos barang tersebut RM400. Okey. Jadi, anda kena fikir. Okey. Aku ataupun saya menjual barang niaga. Bila saya menjual barang, okey, mesti ambil barang dekat inventory. Inventory saya bertambah ke berkurang? Berkurang RM400. Ambil kos dia. Inventory kena pada nilai kos. Kemudian, okey, awak jual secara kredit. Maksudnya, awak jual pada orang secara hutang. So, duit tu belum terima. So, kita masukkan akaun belum terima. Berapa nilai duit yang belum terima? 520. So, anda belum dapat duit lagi 520. So, tambah dekat sini 520. Sebab penghutang kita ataupun akaun belum terima kita bertambah 520. Okey, barang kita dah keluar. Kita tolak 400. Akaun belum terima kita kurang bertambah 520. So, masih tak balance. Okey, 400 tolak 520 ada beza sedikit. So, harga kos 400, kita jual 520. Jadi, bezanya ialah kita punya untung bersih. RM120. Okey, jika anda tolak nanti, ini positif dengan negatif kan. 520 tolak 400 dapat 120. So, sama nilai dia. Okey, sebelah aset dan sebelah liability. Okey, kita masuk ke untung bersih. Kenapa? Okey, kita jual, kita menambahkan untung. Okey, kita mendapat untung. Kena faham. Okay, next. Pemilik perniagaan membawa masuk sebuah meja kepunyaannya bernilai 135 ke dalam perniagaan. So, okey, saya bawa masuk, meja. Meja dalam akaun dipanggil perabot. So, saya bawa masuk dalam perniagaan. So, perabot dekat perniagaan bertambah ke berkurang? So, dia bertambah. Okey, bertambah dengan nilai. Ambil nilai dia tadi, 135.
Okey, bila kita bawa barang pada rumah kita, duit ke, harta ke, masuk dalam perniagaan, so modal kita pun bertambah. Okey, modal daripada potensi itu bertambah. Okey, modal perniagaan itu bertambah 135. Okey. Jadi, saya lupa nak bagi tahu bila barang kita berkurang, kita kena buat kurungan ataupun simbol tolak. Better kurungan. Okey, seterusnya, okey, jumlah dia tetap sama. Kiri dan kanan, 135. So, dia seimbang. Pemilik cek bernilai 240 yang diterima daripada akaun belum terima tidak dilayan oleh bank. Dia bagi tahu apa? Okey. Cek. Okey. Ada dulu pembayaran, maksudnya pembayaran dahulu 240 adalah cek tendang. So, duit dalam bank ni, orang dah bayar dulu, kita kena keluarkan semula. Duit dalam bank berkurang lah. Okey, tolak 240. Okey. Kemudian, hutang orang tu pada kita ataupun duit yang kita akaun belum terima tu pun kita tambahkan balik sebab cek dia cek tendang. So, bila kita buat macam ni, 240, tolak 240, kosong. So, tak ada perubahan dekat sini. Okey, guys. Okey, kemudian, menerima nota kredit bernilai RM50 daripada pembekal. Bermaksud, okey, pembekal memaklumkan kita ada barang yang kita pulangkan. Okey, so, kita pulangkan barang. Nota kredit ini kita pulangkan barang. So, berapa nilai dia? RM50. Jadi, dekat inventory kita, barang inventory berkurang RM50. Jadi, hutang kita pada pembekal, iaitu di akaun belum bayar pun, berkurang RM50. Anda kena fikirlah macam tu. Okay, apa yang bertambah, apa yang berkurang. Okay, letakkan situasi anda dalam perniagaan. Alright guys, next. Next ialah bayar sewa RM100 dengan cek. Anda bayar sewa dengan cek. Bila cek melibatkan bank. Bank bila anda bayar sewa, duit dalam bank bertambah ke berkurang? So, berkurang. Okey, berkurang sebanyak RM100. Kita buat tolak 100. Sewa adalah belanja. Anda dah kenal belanja kan? So, ia akan mengurangkan untung bersih. Okey. So, kita letak situ. Tolak RM100. Kemudian, kita terima RM3,000 daripada akaun belum terima. Okey, kita terima RM3,000 daripada akaun belum terima. Okey, tulis dulu. Dapat duit RM3,000. Okey, tolak. RM3,000 lah. Okey, kita tolak. Hutang berkurang RM3,000. Okey, RM2,500 daripada wang itu dibayar terus kepada akaun belum bayar. RM2,500 kita bayar dekat akaun belum bayar. Duit kita dapat, kita bayar pada akaun belum bayar kita. So, tolak kat situ RM2,500. Okey. Baki dibankkan. So, baki dia ialah RM3,000 tolak RM2,500 yang menjadi RM500. Okey, so baki dia. So, dah habis. Kemudian kita jumlah ikut by column. Okey, perabot berapa jumlah dia? Kita jumlahkan. Okey, kita jumlahkan. Kemudian inventory, okey, 2,100 tambah 600 ni, tolak 400, tolak 50. So, kita akan dapat jumlah dia. Okey. Seterusnya, begitu juga, akaun belum terima, 4050 tambah 520 tambah 240, tolak 3,000. So, dapatkan jumlah dia. Kemudian bank, 5410, tolak 240, tolak 100 tambah 500. Kita akan dapat jumlah dia. Okey, begitu juga bahagian sebelah kanan ini, 5160 tambah 600, tolak 50, tolak 2,500, anda akan dapat jumlah dia. 10,000 tambah 135, anda juga dapat jumlah dia. Kemudian, untung bersih 120, tolak 100, akan dapat 20. Okey, jadi, bahagian aset ni anda jumlahkan dulu. Keempat-empat ni, jumlahkan. Okey, 1365. Lepas ni, bila anda jumlahkan, dia menjadi 1365. So, dia seimbang. Sentiasa memenuhi syarat ataupun konsep persamaan perakaunan. Okey, sekarang kita sediakan penyata kedudukan kewangan. Tadi kita dah tengok bagaimana nak sediakan penyata kedudukan kewangan. Format dia kita dah tahu. So, kita pecahkan seperti di bawah ini. Okey, so sekarang perabot. Ambilkan nilai perabot dekat sini. Jumlah ni kita masukkan sahaja dekat bawah ni. Ni kita kena sediakan sendiri. Okey guys. So, kat sini ialah 3735.
Okey, inventory berapa jumlah dia? 2250. Okey, kemudian akaun belum bank 5570. Seterusnya akaun belum terima ialah 1810. Okey. Jadi modal berapa? Modal lah 10135. Okey, untung bersih RM20. Masukkan 20. So kita jumlahkan dulu lah dekat sini. Okey. Yo 10155. Untung bersih kita kena tambah. Kemudian akaun belum bayar kita ada 3210. So kita tambahkan juga. Bila kita tambahkan ke semua sebelah sini, sebelah debit, kita akan dapat 13365. Kemudian sebelah kredit 13365. Okay guys, how you like that? Okay, seterusnya ialah, tahukah anda daripada persamaan perakaunan tadi, anda boleh kira modal ataupun dana awal. Okay, kita tengok contoh soalan dia. Okay, pada 1 Januari 2020, kedai Ryan mempunyai aset bernilai RM30,000 dan liability RM10,000. Kirakan modal awal kedai Ryan. So, langkah pertama adalah tulis formula dulu. Aset sama dengan liability tambah equity pemilik. Jadi, okay, modal tu anda tahu dia adalah equity pemilik. So, equity pemilik tu berpindah ke sebelah. Okay, equity pemilik pindah ke sebelah aset. Jadi, akan menjadi aset tolak liability sama dengan modal. Okay, equity pemilik kita ganti dengan modal. Okay. Jadi liability tu pindah kat sebelah, dia jadi negatif lah, macam bersama macam formula kaedah dia, persamaan linear punya formula. Kemudian kita betulkan balik formula persamaan tadi. Modal sama dengan aset tolak liability. Jadi modal adalah 30,000 tolak 10,000. Aset 30,000, liability 10,000. So modal akhirnya 20,000 guys. How you like that guys? Okay, itu sahaja guys. Okay, sampai jumpa dan jumpa lagi. Jangan lupa like, subscribe dan share. Sila komen dekat bawah. Okay, jika video ini bermanfaat kepada anda.